akan menghalanginya daripada siksa kubur. Bahkan kuburnya akan menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Booster Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara 114 surah yang termaktub, yang terkandung di dalam Al-Quran, ada satu surah nama dia surah Al-Mulk, ataupun dinamakan sebagai surah Tabarak. Bagi kita mula dia, kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah ni mempunyai 30 ayat. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, ada 30 ayat yang boleh menyebabkan manusia ni duduk dalam kubur, dia diangkat daripada siksa kubur. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al-Hakim. Nabi kata, siapa baca 30 ayat surah Al-Mulk pada waktu malam, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghalanginya daripada siksa kubur. Bahkan kuburnya akan menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Saya pasti tuan-tuan, kita hidup atas dunia, kita menghiasi rumah-rumah kediaman kita. Bahkan kita buat bilik tidur kita macam bilik hotel. Kita nak selesa, ada aircon, ada tilam, bukan main inci, main jengkai lagi. Tilam dengan katil semua hebat. Dengan kapetnya, dengan apa, kita nak keselesaan. Kita nak dihiaskan kita punya bilik dengan supaya kita rasakan satu ketenangan bila kita nak berehat dan nak tidur. Itu atas dunia, tuan-tuan. Atas dunia. Nak lagi seronok, pergi duduk di hotel yang 5 bintang, ada bulan, ada matahari dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, takkan lepas mati nak tidur lama tu dalam kubur. Hidup bahkan mungkin ratusan tahun dan mungkin ribuan tahun lagi kita akan bangkit. Kita tak tahu berapa lama kita nak tidur di alam barzakh. Maka yang menyelamat, di antara benda yang menyelamatkan kita apabila salah satu amalan kita adalah membaca surah Al-Mulk pada setiap malam. Tapi kalau ada malam yang kita tak boleh baca, kita sibuk, kita sakit, kita tak sihat, selang-selang malam pun tak apa. Dianggap kita di antara malam-malam hidup kita ni lebih banyak, lebih kerap kita baca. Malam ni setiap maghrib tu dah malam dah lah. Lepas maghrib ke, lepas isya ke, sebelum tidur ke, bacalah bila pun. Nak baca dalam solat ke, 15 ayat pada rakaat pertama sembahyang isya, 15 rakaat pada rakaat kedua sembahyang isya. Jadi kita hidup dengan surah Al-Mulk. Kelebihannya Allah Subhanahu wa taala membantu kita, insya-Allah. Yalah, pada peringkat awal kita baca dalam sembahyang, kita amalkan membaca dia, lama kelamaan kita akan jadi manusia yang rindu untuk memahami. Rupanya Tuhan menceritakan macam-macam perkara di dalam surah Al-Mulk untuk kita fahami, untuk diambilkan sebagai pengajaran. Saya doakan anda dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk hidup dan terus istiqamah dengan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah terangi kubur kita dan Allah jadikan kubur kita satu taman daripada taman syurga. Wahai manusia-manusia yang akan mati, jom kita buat persediaan untuk hari kemudian kita, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi masa, saya tahu saya dah menggunakan sepenuh masa saya tu, saya dah tahu penggunaan masa saya itu bermanfaat. Lepas tu saya dah faham dah sikit kalimah-kalimah Al-Quran ni kan. Sebelum ni pun kita dah tahu juga, tapi bila kita dah guna ni, kita tahu kehidupan kita sekarang ni. Dalam kepala otak kita ni memang sentiasa fikir pasal Al-Quran saja. Al-Quran all the time. Sebelum ni kalau kita belajar secara manual kan, kita kena bawa Quran, kena bawa buku, kena bawa apa kan, semua macam heavy lah. Tapi sekarang ni kita semua di hujung jari, di telefon saja. So kalau kita boleh belajar di mana saja, pada waktu bila saja kan. Dan kalau kita pergi vacation ke mana, memang kita boleh sentiasa belajar Al-Quran tu sebab dia pun saja.